Assalamualaikum, selamat pagi. Sidang RTM kita mulakan dengan saingan hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Malaysia gagal mempertahankan momentum cemerlang apabila tumpas di tangan juara bertahan Argentina malam tadi. Saingan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil itu menyaksikan skuad Young Tigers tewas 0-4 pada aksi kedua kumpulan A. Skuad kendalian Muhammad Amin Rahim itu terpaksa akur dengan kehebatan lawan yang juga pasukan nombor 1 dunia. Lebih malang, Malaysia mensia-siakan 4 pukulan sudut penalti yang diperoleh sepanjang perlawanan itu berbanding Argentina hanya mendapat 1 pukulan sudut penalti. Argentina membuka tirai jaringan menerusi gol padang Bautista Capurro pada minit ke-20 sebelum Marco Aguirre Comecorta meledak gol kedua 8 minit kemudian. Memasuki babak kedua perlawanan, Argentina mempamerkan dominasi apabila menambah gol ketiga menerusi jaringan sudut penalti oleh Mina Deo pada minit ke-44. Seterusnya, Juan Fernandez meledak gol padang 4 minit kemudian dan keputusan 4-0 kekal sehingga tamat permainan. Malaysia dan Australia kini berkongsi 3 mata dengan aksi Jumaat ini akan menjadi penentu pasukan mana yang bakal mengiringi Argentina ke kelompok 8 terbaik. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim JDT menentang Terengganu di Stadium Nasional Bukit Jalil esok, penyokong JDT Boys of Streets Boss giat mempersiapkan jentera bagi memastikan skuad Harimau Selatan mendapat sokongan padu pada perlawanan tersebut. Selain latihan sorakan, antara persiapan utama BOS ialah menghasilkan kain rentang gergasi atau tifo khas untuk perlawanan aksi final berkenaan. Salah seorang ahli BOS yang dikenali sebagai Afikam berkata, kira-kira 40 ahli digerakkan untuk menghasilkan tifo bersaiz 42 x 64 meter tersebut yang mengambil masa 4 hari untuk disiapkan. Menurutnya, tifo tidak dapat dipisahkan daripada BOS kerana ia merupakan tradisi bagi menyemarakkan sokongan kepada pemain. Kita ni tradisi BOS dengan tifo ni macam kena ada sebab itu kita punya masa Arab, kita punya aura kita lah. Sebab kita tengok bila kita buat tifo semua fan suka. Jadi idea tu kita kongsi dalam grup, tanya apa yang sesuai kita buat. Dijangka 5,000 ahli BOS akan turun ke Stadium Nasional Bukit Jalil Jumaat ini untuk memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Selatan. Kontijen Terengganu melancarkan tagline Hanelang Bangkit 2024 bagi misi merampas kejuaraan Sukma 2024 di Sarawak. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT Ahmad Syahrizal Yahya berkata, pelbagai strategi tambahan dirancang kontijen negeri bagi persiapan menjelang tamasya itu. Menurutnya, kontijen Terengganu dijangka menyertai 36 jenis sukan daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Ini jumlah akhir kita belum tentukan, tapi buat masa sekarang di fasa kedua lebih kurang dalam 600 orang atlet. Bila yang untuk fasa ketiga yang terakhir baru kita dapat tentukan berapa jumlah. Memandangkan pada masa kini kita masih dalam proses untuk membuat penilaian kepada atlet-atlet sama ada mereka ni layak atau tidak untuk bertanding di Sukma yang akan datang. Secara keseluruhan, seramai 700 orang atlet dan pegawai akan terlibat pada tamasya kali ini dengan 80% atlet terdiri daripada muka baharu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perhimpunan Kontijen Terengganu Sukma 2024 yang disempurnakan Exko Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Hishamuddin Abdul Karim. Kejayaan memperbaharui rekod kebangsaan dalam kejohanan angkat berat antarabangsa di Qatar kemarin meniup semangat atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan untuk mengorak langkah lebih jauh bagi melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Muhammad Anik yang beraksi dalam kumpulan C kategori 61 kg melakukan angkatan 126 kg dalam snatch diikuti angkatan 170 kg bagi clean and jerk. Ia sekaligus merekodkan angkatan keseluruhan 296 kg yang juga merupakan rekod baharu mengatasi rekod kebangsaan 291 kg miliknya sendiri. Naib Presiden PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata pencapaian itu sangat membanggakan pihak persatuan dan catatan itu mengukuhkan lagi kedudukan Anik untuk layak ke Paris. Pada masa ini, Muhammad Anik menghuni ranking ke-10 dunia dan penyertaan pada Sukan Olimpik dihadkan kepada 10 atlet terbaik dunia sahaja.
Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM telah meluluskan sebanyak 45 kejohanan di dalam dan luar negara pada tahun hadapan. Pengarah Kejurulatihan SRAM, Meja Besara Asman yang berkata ia adalah sebahagian daripada persiapan menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles. Menurutnya, seramai 8 orang pemain lelaki dan 8 pemain wanita dipilih untuk menyertai program podium tahun depan. They have approved up to 45 tournaments next year for both the podium and Pelapis programs, mainly podium program. And out of the 45, we can choose a number of tournaments per player, up to 10 to 12 tournaments per player per year. And this would be our preparation in the long term for Asian Games, Commonwealth Games and eventually LA 28. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Sukan di Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan antara pemain lelaki terlibat ialah Eng Yen Yao, Muhammad Syafiq Kamal dan Adin Idraki. Manakala pemain wanita terdiri daripada Siva Sanggari, Rachel Arnold serta adik-beradik Aifa dan Aira Azman. Persekutuan Renang Malaysia MS merancang menambah jurulatih untuk skuad elit dan skuad pelapis terjun kebangsaan. Pengarah teknikal terjun Brian Nixon Lomas berkata ia bagi memastikan sukan itu kekal melahirkan penerjun yang berkualiti. Menurutnya, sesi mengenal pasti jurulatih sudah pun bermula membabitkan tenaga tempatan dan luar negara. Sekarang ni PK ada satu jurulatih saja dekat sini untuk bawa 13 atlet. Jadi kita rasa benda tu urgent. Kita perlu tambah 2 di bahagian PK untuk bantu jurulatih Jianing ni daripada China ni untuk kembangkan PK punya performance lah. Untuk podium kita nak tambah satu lagi. Tambah beliau, beberapa permohonan yang diterima akan diperhalusi sebelum dimuktamadkan pada Februari tahun depan. Brian juga berharap MSN mempertimbangkan cadangan MS untuk mempunyai jurulatih khusus melibatkan acara platform dan papanjal. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja JKK Sukan di Majlis Sukan Negara MSN. Pelumba negara Nazirul Izzat Bahaudin bersyukur atas kemenangan pertamanya di pentas Asia selepas menjuarai perlumbaan underbone UB 150cc di Buriram, Thailand. Pelumba berusia 23 tahun itu memaklumkan kejayaan itu dihadiahkan buat arwah ayahnya yang sentiasa berikan sokongan sehingga meraih kejayaan. Selain itu, Nazirul turut berterima kasih kepada seluruh keluarga dan semua pihak yang terlibat. First kali, yelah, selama saya main daripada umur 7 tahun sampailah sekarang umur 23 tahun. And saya nak capaikan satu tahap yang tinggi dan pada tahun lepas saya cuba untuk dapatnya, tapi sebelum start season ayah saya telah meninggal. Dan lepas tu tahun inilah mungkin rezeki saya dapat championship di UB 150 and yalah tapi dia dah tak ada. Beliau berkata demikian selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Beralih ke perkembangan bola sepak antarabangsa, Carlos Queiroz telah melepaskan jawatannya sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan Qatar. Keputusan itu dibuat tidak sampai 12 bulan selepas menandatangani kontrak 4 tahun bersama juara Piala Asia tersebut. Sebab sebenar pemergian Queiroz tidak didedahkan, namun Persatuan Bola Sepak Qatar dalam kenyataannya memaklumkan ia dibuat atas persetujuan bersama. Situasi itu dilihat menyukarkan usaha Qatar dalam saingan kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Bekas pengendali Real Madrid dan Portugal berusia 70 tahun itu mula membimbing Qatar pada Februari lalu selepas menggantikan Felix Sanchez. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM, saya Fahazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.